Hai semua, kita bersama dengan Cikgu Waridah lagi, iaitu kita akan membincangkan subtopik 2.1.8 faktor penentu penawaran. Okey, faktor penentu penawaran, okey, yang akan menentukan penawaran itu bertambah atau meningkat ataupun berkurang. Dia ada faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu itu meningkat atau berkurangan ya dalam penawaran. Penawaran kita tahu bahawa yang melakukan penawaran adalah firma. Okey, kita akan membincangkan 6 faktor pengeluaran. Okey ya. Yang pertama nanti cikgu akan elaborate ya. Okey, yang pertama adalah harga barang itu. Maksudnya contoh harga pen ini. Harga pen ini contoh harganya RM2.85. Jika harga meningkat, so pengeluar akan buat apa? Jika harga menurun, pengeluar akan buat apa dengan pengeluaran pen ini? Nanti kita akan bincangkan. Okay, ya. Yang kedua adalah harga faktor pengeluaran. Contoh nak keluarkan pen ni ya. Faktor pengeluaran ingat lagi tak apa? Faktor pengeluaran adalah BTMU ya. Apa tu BTMU? Buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, itu pun akan memainkan peranan. Okey, yang ketiga adalah faktor cuaca. Cuaca, okey, katakan cuaca hujan, so pengeluaran bagaimana? Ya, musim dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat adalah dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan juga akan menentukan penawaran sama ada meningkat atau menurun. Dasar kerajaan ini kita akan tengok dari segi subsidi dan juga cukai. Right, seterusnya adalah jangkaan harga pada masa depan. Ya, kita akan lihat contoh pen ni ya, harga akan naik masa depan, so pengeluaran sekarang bagaimana? Kalau harga dijangka turun pada masa depan, pengeluaran pen ni macam mana? Okay, ya. Yang akhir sekali kita akan lihat matlamat pengeluar. Matlamat pengeluar, macam kita tahulah ya, matlamat pengeluar adalah memaksimumkan keuntungan. So macam mana dia nak maksimumkan keuntungan? Dia ada dua cara sebenarnya. Baik, kita terus pergi pada faktor yang pertama, harga barang itu. Harga barang itu, ya, iaitu harga, katakan kita membincangkan tentang pen ni. Cikgu bagi satulah. Okey, contoh pen ni lah ya. Okey, kita membincangkan tentang pen yang ini. Boleh nampak ya pen ni. Okey, jika harga naik di pasaran, harga naik, ya, ataupun harga pen ini meningkat di pasaran. So bagaimana penawaran pada masa sekarang? Kita tahu bahawa penawaran adalah positif. Jadi penawaran akan meningkat jika harga dijangka turun pada dijangka turun. So bagaimana dengan penawaran? Penawaran pun juga akan turun. Okay, ya. Itu adalah harga faktor barang itu. Maksudnya penawaran pen ini meningkat ataupun menurun adalah kerana disebabkan oleh harga pen ini. Harga pen, bukannya harga barang lain. Okey, contoh, ya, harga naik, jadi penawaran akan, kita sebagai firma, harga dah sekarang dah mahal, so kita akan tingkatkan penawaran kita. Itu maksud dia. Jika harga pen ini jatuh di pasaran, so bagaimana kita sebagai firma? Takkan kita nak keluarkan banyak-banyak kan? So kita pun akan menurunkan penawaran, ya, sebab itu adalah normal sebagai pengeluar. Sebab kita dah belajar pengeluar mesti ada sifat tamak, ya. Kalau naik, kalau harga mahal kita pun naikkan. Tapi kalau harga dah jatuh murah, takkan kita nak keluarkan banyak-banyak? Tak, ya, kita akan turunkan pengeluaran dan mungkin kita akan buat pengeluaran yang lain pula. Jadi kalau dari segi keluk, ya, cikgu terus lukis keluk ya. Kalau untuk faktor harga barang itu, inilah keluk. Ni price, ni quantity. Origin jangan lupa. Okey, contoh kita buat ni S. Letakkan, plotkan satu harga. Okey ya. Okey ya. Katakan ini adalah harga asal. PO. So ini adalah QO. Jika harga meningkat, ya, harga naik. Okey, ataupun kita katakan PO ni harga dia RM2. Ya. Harga RM2. Ya. Kemudian naik menjadi RM4. So bagaimana dengan
kuantiti yang ditawarkan. Kuantiti yang ditawarkan akan meningkat. Okey, berada di sini sekarang. Okey, ya. Okey. Boleh? Menjadi, katakan di sini 3, ini jadi 6. Contoh. Okey. So, nampak di sini. Apabila harga meningkat, kuantiti yang ditawarkan pun juga akan meningkat. Dan kalau ada keluk, dia akan bergerak di atas keluk yang sama. Kalau di sini menunjukkan harga menurun. Jika harga menurun, so bagaimana dengan penawaran? Penawaran juga akan menurun, berkurang. Okey, ya. Ke sini. Nampak? Ya. Boleh? Itu adalah faktor yang pertama. Okey, sekarang kita bincangkan tentang faktor yang kedua. Ya. Faktor yang kedua. Faktor apa? Okey, kita lihat. Faktor harga, faktor pengeluaran. Okey, faktor pengeluaran, harga, faktor pengeluaran tu apa dia? Ya, harga-harga ni lah. Kena tahu faktor pengeluaran tu apa dia? Iaitu BTMU. Ya, faktor pengeluaran atau juga disebut sumber ekonomi. Samalah tu. Ya, BTMU, buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey. So, yang ini, harga pen ini, dia tak berubah. Ya, boleh? Harga pen ini tak berubah. Dia masih kekal. Tapi, apa yang menyebabkan penawaran itu akan berubah adalah disebabkan oleh faktor selain daripada harga. Okay, jadi, kita lukis keluk. Senang lukis keluk, ya. Cikgu suka lukis keluk. Apa-apa ekonomi memang kita buat dengan keluk. Katakan ini adalah yang tadi, ya, harga PO. Kita letaklah QO, okay, ya. SS. Boleh? Okey, pada ketika ini harga pen ini tidak berubah, tetapi apa yang berubah adalah harga faktor, ya. Harga BTMU ini berubah dalam pasaran. Okey, katakan harga buruh naik di pasaran. Okey, jangan tengok ni dulu. Kita bincangkan. Katakan harga buruh naik di pasaran, ya. Price of buruh meningkat di pasaran. So, apa yang akan berlaku terhadap kita punya penawaran? Kos pengeluaran kita. Kos pengeluaran akan meningkat. Jika kos pengeluaran akan meningkat, bagaimana dengan pengeluaran kita? Ya, pengeluaran ataupun penawaran kita, pengeluaran ataupun penawaran kita akan jatuh. Kenapa jatuh? Ya, dia akan jatuhlah sebab apabila kos buruh dah meningkat. Contoh dulu gaji buruh 500 dah okey dah. Sekarang ada gaji minimum, katakan 1,200. Ya, so kat sini kos kita nak beli bahan mentah dah semua dah ditarik pada kos buruh. Jadi dia akan mengurangkan kita punya pengeluaran ataupun penawaran kita. Maka kalau pada keluk, dia akan ke mana? Kita tahu, oh, sekarang ni kita punya penawaran telah berkurangan. Tapi harga pen sama tak? Harga pen masih sama, tidak berubah. So, kalau berkurang, dia akan beralih ke kiri. Okey. So, ini adalah, jadi kita plotkan yang baru. Ini S1. S1. Ya. Jika sedemikian rupa yang berlaku, maka keluk akan beralih ke kiri. Menunjukkan perubahan dalam penawaran. Okay, berbeza dengan tadi. Ya. Cikgu ni overlap kejap. Beza dengan tadi, keluk adalah berubah, yang berubah adalah harga kan tadi. Harga barang itu. Yang berubah adalah harga. Jadi, bila harga berubah, dia akan berubah di harga. Jadi, kuantiti dia akan berubah jugalah. Dia berubah. Tapi harga berubah. Tapi yang sekarang ni, kita membincangkan yang sekarang ni, harga dia tidak berubah. Tapi, penawaran
berlaku perubahan dalam penawaran kerana disebabkan oleh faktor yang lain. Okey. Begitu juga jika kita katakan situasi yang kedua. Okey, boleh nampak ya. Okey, katakan situasi yang kedua, harga buruh harga buruh rendah. Okey, ini situasi kedua. Bila harga buruh rendah, maka kita akan tahu kos pengeluaran kita akan rendah. Jadi kita boleh keluarkan banyak. So firma boleh keluarkan banyak. Maksudnya penawaran kita akan meningkatlah. Meningkat. Jadi kalau akan beralih mana? Harga berubah tak? Harga tidak berubah. Harga pen ini tidak berubah, tetapi kita punya penawaran boleh ditingkatkan sebab sekarang ni kita punya kos pengeluaran dah rendah disebabkan harga buruh yang rendah. Maka kalau harga tetap sama. So kita plot, bagikan, katakan di sini nak menunjukkan peningkatan. Okey ya. Tadi ni Q1 Okay, jadi kalau di sini sekarang DS2. Okey, boleh? Kalau akan beralih ke kanan disebabkan oleh harga faktor pengeluaran. Okey, jelas yang tu ya. So kita tengok sini apa dia punya penerangan di sini. Jika harga faktor pengeluaran, upah, modal menurun, penawaran terhadap barang itu akan meningkat. Inilah dia yang cikgu terangkan. Dia meningkat kerana kos pengeluaran itu dah menjadi rendah. Ya, dia kata tadi jika harga faktor tu menurun, ya, harga buruh menurun, harga tanah menurun, harga modal menurun, maka kos pengeluaran kita akan jadi rendah. Bila kos pengeluaran akan jadi rendah, maka kita boleh meningkatkan kita punya penawaran. So kalau akan beralih ke kanan, so pengeluaran pen ini akan meningkatlah dalam pasaran, ya. Dan juga sebaliknya. Boleh dapat situ ya. Okey, faktor yang ketiga, bila kita dah faham faktor yang ni, faktor ketiga sehingga ke-6 tu adalah lebih mudah. Dia akan jadi sama sahaja, ya. Faktor seterusnya. Okey, faktor seterusnya adalah cuaca. Okey, cuaca. Ya. Katakan kita ni pengeluar ikan. Mana ikan? Cikgu suka lukis. Ya. Ikan ni senyum lagi. Ya. Okey, ikan. Tahu ikan tak? Aku ada yang tak tahu ikan pula. Okey, cuaca ya. Cuaca juga akan mempengaruhi penawaran kita. Ya. Katakan musim tengkujuh. Tahu musim tengkujuh? Musim tengkujuh iaitu musim ribut. Ombak yang bergelora, ombak besar. Okey, dan kita ni adalah nelayan yang pergi menangkap ikan. So bagaimana dengan penawaran ikan? Ya, penawaran ikan akan terjejas. Ya, jika cuaca katakan cuaca ini adalah cuaca buruk, penawaran akan terjejas. Harga ikan tidak berubah, ya, sekarang ni. Jika cuaca baik, ya, cuaca sangat baik. Cuaca baik. Ya, macam ni cuaca baik macam ni. Tersenyum. Okey, jika cuaca baik, bagaimana dengan penawaran ikan? Penawaran ikan akan meningkat. Penawaran akan meningkat kerana nelayan, ya, nelayan boleh pergi menangkap ikan. Ya. Jika cuaca baik, so penawaran akan meningkat. Kalau kita nak lihat dari segi keluk, ya, dari segi keluk, cikgu akan kongsikan. Sebab apa-apa soalan memang dia berkait dengan keluk. Okey, boleh nampak? Ya. Katakan ni keluk yang asal tadi. Paksi harga, paksi kuantiti, origin. Jangan lupa katakan ini adalah
harga asal, kuantiti asal, S. Okey. Sekarang tengok cuaca buruk. Okey, cuaca buruk, penawaran ikan bagaimana? Akan menurun. Dia bukannya akan berada di atas keluk yang sama, tidak, sebab ini adalah faktor bukan harga. Kalau faktor bukan harga, keluk beralih sama ada ke kiri atau ke kanan. Okey, sekarang ni keluk akan beralih ke mana? Keluk akan beralih ke kiri. Sepadalah S1 dan plotkan pada harga yang sama. Tapi yang membezakannya adalah kuantiti dah jadi berkurangan disebabkan oleh faktor cuaca. Bagaimana dengan cuaca baik? Cuaca baik. Cuaca baik, penawaran ikan akan meningkat, maka keluk akan beralih ke kanan. Pada harga ikan berubah? Tak, harga ikan tidak berubah kerana ini adalah faktor yang lain. So S2 kata dengan S2, Q2. Okey. Boleh nampak ya? Okey, jelas? Okey. Kita move kepada faktor yang berapa? Yes, keempat. Faktor yang keempat ni adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni dia ada dua. Kalau dasar kerajaan ada dua, iaitu dari segi cukai dan juga satu lagi adalah subsidi. Okey, kita lihat dari segi cukai dulu. Okey, ni ni faktor bukan harga. Okey, cukai Jika kerajaan mengenakan cukai pendapatan syarikat. Okey, sebab kita membincang tentang firma. Okey, jika kerajaan menaikkan cukai pendapatan syarikat, so bagaimana dengan penawaran? Penawaran akan bagaimana? Yes, penawaran akan menurun. Kenapa penawaran akan menurun? Kerana apabila dia telah dikenakan cukai dinaikkan. Okey, katakan daripada 10%, tiba-tiba sekarang COVID kan. Okey, kerajaan kata semua orang kena bantu kerajaan. So, kerajaan naikkan kepada 15%. Okay. Jika dinaikkan kepada 15%, so apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku adalah penawaran akan berkurangan sebab mereka dah kurang wang yang mereka pegang. Pendapatan bersih yang dipegang oleh syarikat telah berkurangan. So dia nak buat penawaran akan berkurang lah. Namun jika cukai diturunkan, situasi yang kedua, jika cukai diturunkan, so what happen? Okey, jika cukai diturunkan, contoh katakan asalnya 10%. So sekarang kerajaan kata, kita akan turunkan cukai kepada 5%. Okey, apa yang berlaku sekarang adalah firma akan ada lebih banyak wang. Apabila lebih banyak wang, so dia akan melakukan penawaran akan ditingkatkan. Okey, kalau dari segi keluk, kita lihat keluk. Okey, cikgu contoh di sini. Boleh nampak ya keluknya. Okey, P, Q. Origin jangan lupa, ni keluk, penawaran ni keluk. Katakan harga. Okey, kemudian kita lihat kembali balik pada cukai. Okay, boleh? Yang atas tadi. Mana cukai? Ni ya. Okey, sorry kejap. Okey, kita lihat jika cukai pendapatan syarikat dinaikkan. Kita dah bincangkan tadi kan, bila cukai pendapatan dinaikkan, so apa yang akan berlaku adalah penawaran akan berkurangan sebabnya pegangan wang pegangan wang untuk rolling dah jadi kurang. Jadi maka keluk akan beralih ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Bila penawaran berkurang, so akan beralih ke kiri. Okay, so ni dia.
Ya, keluk yang baru. Okey, boleh? Berkurangan. Namun jika keadaannya sebaliknya, jika cukai diturunkan, ya, situasi yang kedua, okay, kita bincangkan apabila cukai diturunkan. Bila cukai diturunkan, jadi firma ni ada lebihan wang. Dengan lebihan wang tersebut, dia boleh meningkatkan penawaran. Okey, so keluk beralih ke kanan. Ya, harga pada harga yang sama. Okey. Okey, Q2. Boleh? Tu dah dapat ya. Semakin mudah untuk kita ni. Okey, senang je. Sama je. Untuk dasar kerajaan yang kedua adalah subsidi. Okey, dasar kerajaan subsidi. Yang ni kita akan lihat pula. Subsidi ni adalah apa dia? Subsidi ni adalah bantuan kerajaan, okey ya. Kepada firma. Subsidi ni adalah bantuan kerajaan kepada firma. Okey, boleh? Okey, jika subsidi ini, kata biasa yang diberi subsidi ni, katakan subsidi apa ya? Petrol. Tak petrol lah, beras. So itu selalu makan kan. Sekarang orang nak nasi je, pandemik COVID ni. Ya, orang nak lebih pada barang keperluan. Okey ya. Okey, sekarang ni beras, katakan beras tempatan. Bila kerajaan memberikan subsidi, apabila subsidi dinaikkan, maksudnya kerajaan mungkin bagi subsidi dari segi baja, okay, subsidi dari segi pergudangan, ya, dan sebagainya lah, dan lain-lain. Contoh baja lah. Okey, jika kerajaan memberi subsidi baja, maksudnya sekarang ni kita sebagai pengeluar dah untung lah, ya. Maksudnya kita tak untuk membeli baja, kita dah tak ada modal kita belanjakan. Jadi bagaimana dengan kita punya penawaran? Yes, penawaran kita akan boleh dinaikkan, ya. So keluk kita guna keluk yang sama ya. So keluk akan beralih ke mana? Keluk akan beralih ke merah ke purple, ataupun kanan ke kiri. Yes, keluk akan beralih ke kanan, ya. Iaitu S2. Kenapa beralih ke kanan? Kerana penawaran telah ditingkatkan, tapi harga tidak berubah. Namun jika tiba kerajaan kata kita dah banyak menggunakan duit untuk bantuan dan sebagainya, jadi subsidi untuk pengeluar kita terpaksa turunkan. Kerajaan turunkan subsidi pada pengeluar. Maksudnya sekarang baja dia bagi baja dah tak ada dah, kena beli. Ya. Okey, jika ini yang berlaku, bagaimana dengan penawaran? Penawaran firma. Yes, penawaran firma akan berkurangan. Okey. Kalau dari segi keluk akan beralih ke mana? Keluk akan beralih ke kiri. Okey, boleh? Mudah kan? Sorry lah cikgu messy sikit ya. Menconteng-conteng ni. Ya, tapi lawa kan, cantik kan. Boleh dapat ya nota yang ni. Okey, jelas ya. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang jangkaan harga pada masa depan. Okey, jangkaan harga pada masa depan ya. Faktor yang seterusnya. Kita bincangkan pen ni. Senang ya. Okey, pen ni sekarang harga dia katakan berapa ringgit nak letak? Okey, katakan RM3. Pen ni harga dia RM3 contoh. Ya, nampak tidak pen dia ni hilang. Okey, harga pen ni adalah RM3. Ya. Okey. So jangkaan harga masa depan. Ya, kita jangka harga masa depan. Kita jangka harga masa depan akan meningkat sebab ramai orang akan guna pen. Contoh
pen jenama Sharpie sebab dia tengok cikgu Waridah menggunakan pen Sharpie, oh cantiknya tulisan cikgu. Contohlah ya. Jadi dijangka harga ni akan meningkat mungkin disebabkan oleh kos pengeluaran dan sebagainya ataupun permintaan yang meningkat. Jadi jangkaan harga pen ini pada masa depan akan meningkat. Kita akan bincangkan bagaimana penawaran sekarang. Penawaran sekarang bagaimana? Ya. Adakah kita nak keluarkan nak keluarkan banyak ataupun kita nak keluarkan sedikit? Sekarang. Sebagai firma, kita dah cakap firma ni mesti ada sikap tamak. Jika tamak, awak nak keluarkan sekarang banyak ke akan datang banyak? Kita akan keluarkan akan datang banyak sebab akan datang kalau kita contoh kata sekarang harga dia RM3, kita keluarkan 10. So kita akan dapat RM30. Akan datang katakan bulan depan harga pen ini akan jadi RM4. Ya, dia naik jadi RM4. Harga jangkaan. So, bayangkan kalau akan datang kita keluarkan 10, kita akan dapat berapa? RM40. Beza tak? Beza kan? So, penawaran pada masa akan datang jika harga meningkat, ya. Jangka harga meningkat, maka penawaran sekarang akan diturunkan. Boleh? Kita turunkanlah. Sebab buat apa kita nak keluarkan ni sekarang bulan Oktober. Contoh Oktober 2020. Lebih baik kita keluarkan katakan Januari, dijangka akan meningkat Januari 2021. So mungkin sekarang ni kita akan stopkan ataupun kita kurangkan. Kita keluarkan 8 je lah. So lagi 2 kita nak buat mana? Kita bawa ke sini. Keluarkan pada Januari kita keluarkan 12. Instead of kita keluarkan 10, kita keluarkan 10. Lebih baik sekarang kita turunkan penawaran kita kepada 8 sahaja. Kita keluarkan tapi turunkan penawaran dan pada akan datang kita naikkan penawaran kita, ya. Jadi 12 kali 4 dah berapa? Akan dapat RM48. Boleh. Dan juga itulah sebaliknya, sekiranya jangkaan sekiranya jangkaan harga masa depan dijangka menurun. Jika harga jangkaan masa depan dijangka menurun, sekarang katakan harga dia RM3. Masa depan kita jangka harga dia, kita dah bincang yang ni, kita bincang yang ni, pen hijau. Harga masa depan adalah RM2. So sebagai firma, bagaimana dengan penawaran kita sekarang? Pada harga RM3 dan akan datang pada harga RM2. Pada pengeluaran sekarang kita akan apa? Kita akan tingkatkan penawaran kita sekarang. Sebabnya sekaranglah kita nak kau untung banyak-banyak. Untuk keluk sama sahaja. Yang ni keluk akan beralih mana? Kalau harga masa depan dijangka meningkat, so penawaran akan penawaran akan menurun kan? Tahu yang ni. So keluk akan beralih ke kanan. Ni 3 keluk, ya. Kalau yang ni pula keluk penawaran akan beralih ke kiri. Tahu ke? Salah. Right, ni dia, ya. Salah. Kena pastikan betul-betul, ya. Kita lihat di sini. Boleh? Cikgu panjangkan ke sini. Right, kita lukis di sini. Katakan ni keluk yang asal. Dan jika harga masa depan kita jangka dia meningkat, so penawaran pada masa sekarang akan menurun. Jadi penawaran itu akan beralih ke mana? Menurun akan beralih ke
kiri. Ya, S1, S1. Ya. Ini kuantiti yang baru. Okey ya. Q1. Okey ya. Jangkaan harga masa depan dijangka menurun. So penawaran pada masa sekarang kita akan tingkatkanlah. Okey, so dia beralih ke kanan. Dia nampak? Tak nampak. Okey, sini sikit. Okey, beralih ke kanan. S2, S2. Ini Q2. Ni lengkapkanlah. Ni QO, origin, price dan quantity. Okey, boleh? Ya. Dan akhir sekali kita lihat matlamat pengeluar. Okey ya, matlamat pengeluar. Okey, matlamat pengeluar ya. Dia ada dua. Jika firma bermatlamat untuk maksimumkan jualan, so dia akan meningkatkan penawaran barang. Ya, sebab jualan, ya. Jika dia matlamat untuk maksimumkan keuntungan, maka penawaran barang akan berkurangan. Sebabnya jika barang berkurangan, harga akan meningkat, sebenarnya harga akan mahal. Okey, macam ni ya. Matlamat pengeluar ada dua. Ya. Matlamat pengeluar. Ya. Meningkatkan jualan. Satu lagi, meningkatkan keuntungan. Okey, dua-dua sebenarnya nak kerana duit. Ya. Cuma ni kalau meningkatkan jualan, maksudnya dari segi kuantiti. Kuantiti akan dinaikkan. Kalau meningkatkan keuntungan, dia lebih kepada untuk harga bendanya sikit tapi untung dia besar. Ya. So dia akan kurangkan kuantiti tu. Ya. So contohnya adalah macam ni ya. Antara kereta kancil, okay, dan juga kereta Morris Minor. Contoh. Porsche lah. Ya, kancil dan Porsche. Okey, katakan kancil ini dia nak capai jualan sebanyak 1 juta. Porsche pun sama, dia nak capai jualan sebanyak 1 juta. Contoh. Okey, harga kancil kita bagilah ya, 50K. Manakala harga Porsche adalah 500K. Boleh? Okey, so nampak tak perbezaan di sini? Jadi, kata ini adalah syarikat Proton. Jadi, matlamat pengeluar Proton, kalau kancil ni Proton kan? Syarikat Proton. Ini syarikat Porsche lah. Okey, jadi firma Proton perlu mengeluarkan berapa unit? Jadi, dia perlu meningkatkan, penawaran perlu ditingkatkan. Macam Porsche, dia nak capai 1 juta. So, bagaimana dengan keuntungan? Dia mesti buat yang limited edition. Limited edition tu maksudnya dia mesti sikit lah. Baru dia boleh jual dengan harga yang tinggi. Kalau benda yang banyak, dia tak boleh jual pada harga yang tinggi. Ya. So, kalau Porsche, 2 biji sahaja dia dah mencapai apa? Mencapai keuntungan. Okey, boleh situ? Okay. Ataupun kancil. Itu antara dua ni. Tapi kalau kancil, katakan harga kancil asalnya sekarang 50K. Itu dia nak masa awal-awal pengeluaran. Okay, dia nak tingkatkan meningkatkan jualan bagi semua orang beli. Tiba-tiba semua orang dah ni dia nak upgradekan kancil yang limited edition. Ya. So harga kancil dia letaklah 100K. Ya. So 100K ini dia akan mengurangkan dia punya
penawaran. Sebab orang pun dah akan mengurangkan pembelian. Tapi dia boleh menjana keuntungan dengan harga yang tinggi. Okey, boleh. So, sama juga. Keluk. Ya. Ya. Okay, sama je keluk. Kalau untuk meningkatkan jualan, keluk akan beralih ke kanan. Ya. Okay. Kalau dia adalah meningkatkan keuntungan, keluk adalah beralih ke kiri. Okay, boleh jelas ya yang itu. Baiklah, kita sebelum kita beralih pada subtopik yang lain. Okay, sekali lagi kita buat revision. Okay, faktor penentu penawaran ada 6. Okay, ya. Kalau cikgu akan suruh pelajar buat macam ni. Nombor 1 mesti letak harga barang itu. Ya. Nombor 1 mesti harga barang itu. Nombor 2 hingga nombor 6 tak kisah. Kalau nak letak matlamat pengeluar ke atas, cuaca ke bawah dan sebagainya, tak ada masalah. Kenapa? Kerana yang ini keluk dia adalah bergerak, perubahan dia adalah bergerak di atas keluk yang sama. Okay, ya, boleh pada keluk yang sama. Tapi faktor nombor 2 hingga nombor 6, ingat ya, keluk adalah beralih sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Ya, dia beralih ke kiri apabila perubahan kuantiti penawaran itu berkurang. Beralih ke kanan bila perubahan kuantiti penawaran itu meningkat. Ya, boleh setakat itu? Okey.